أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ia memasamkan muka dan berpaling kerana ia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, wahai Muhammad, akan tujuannya? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa keadaannya telah bercukupan, tidak berhajat lagi menerima ajaran Al-Quran, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya dari keingkarannya. Dan adapun orang yang bersegera datang kepadamu dengan perasaan takutnya melanggar perintah-perintah Allah, maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Ayat-ayat itu tersimpan di dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yang tinggi darjatnya, lagi suci dari segala gangguan, terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz. Malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Surah ini dinamakan surah Abasa. Abasa dengan makna masam muka. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah untuk menguatkan akidah. Di antara kekuatan akidah itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Surah ini menasihati Nabi SAW berakhlak dengan akhlak yang mulia, melayani orang-orang yang menegakkan Islam setelah menerimanya walaupun miskin, lebih daripada melayani orang-orang yang kafir walaupun kaya dan besar. Surah ini menceritakan berkenaan kejadian manusia yang menjadi tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah ini juga menceritakan tentang peristiwa hari akhirat, peristiwa yang dahsyat yang wajib kita beriman kepadanya, yang berlaku di dalamnya janji-janji yang mulia kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amaran-amaran yang keras terhadap orang yang kafir, durhaka dan mengerjakan maksiat. Dan surah ini mengajak beriman kepada yang gaib
Di antaranya beriman kepada adanya malaikat, adanya alam ghaib, dan adanya alam akhirat, dosa dan pahala, walaupun kita tak nampak. Di antara janji yang akan datang, yang disebut oleh Allah dalam Quran, yang diucapkan oleh Nabi-Nya, mesti berlaku. Surah ini untuk menguatkan iman kita dan memuliakan akhlak kita. Permulaan surah ini dimulakan dengan sebab untuk mengajar Nabi SAW. Walaupun yang dibuat oleh Nabi itu pada zahirnya adalah betul, Nabi sudah buat betul, tetapi Allah nak membetulkan lagi dengan cara yang lebih baik, iaitu peristiwa ketika Nabi SAW mengadakan perbincangan, perbahasan untuk mengajak pembesar-pembesar Mekah. Pembesar Mekah. Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dikatakan Abu Jahal ada juga. Termasuklah juga Abbas, pak saudara Nabi yang belum Islam lagi. Termasuk kalangan pembesar Mekah. Di mana Nabi berdialog dengan mereka dengan tujuan untuk ajak mereka masuk Islam. Kerana bila mereka masuk Islam, sudah tentulah yang miskin, yang lemah, yang pengikut-pengikutnya akan ramai masuk Islam. Tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Sedang Nabi berdialog dengan pembesar Mekah ini, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta, yang miskin, yang dianggap lemah, dia buta, tapi dia sudah masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Dia datang, dia tak nampak Nabi buat apa. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang Allah ajarkan kepadamu. Dia dengar suara Rasulullah, dia tak dengar, tak nampak orang yang ada depan tu. Tak nampak Rasulullah buat apa. Menyebabkan dia mengganggu majlis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menunjukkan muka masam. Muka masam dan berpaling daripadanya. Tunjuk muka masam berpaling daripadanya. Apa yang Rasulullah buat itu sudah betul. Nak mengajak pemimpin-pemimpin masuk Islam. Kalau pemimpin masuk Islam, akan ramai pengikut masuk Islam. Tetapi Allah Ta'ala menegur Nabi SAW kerana tidak melayan Abdullah bin Maktum, seorang yang buta, yang miskin, yang datang dengan ikhlas. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, abasa wa tawalla, telah masam mukanya dan berpaling, anja'ahul a'ma, kerana datang kepadanya seorang yang buta, Abdullah bin Maktum. Telah masam mukanya. Allah Ta'ala tak sebut abasta wa tawallaita. Awak masam muka, awak berpaling. Tak sebut perkataan awak pun. Ini adab yang diucapkan oleh Allah kepada Rasul kesayangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak menyebut abasta ya Muhammad wa tawallaita ya Muhammad. Tak sebut mu ni Muhammad masam, mu ni Muhammad berpaling, tak sebut. Dengan ayat yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla, dia telah berpaling, dia telah menunjukkan masam muka dan dia telah berpaling. Satu ayat yang halus, yang lembut. Anja'ahul a'ma, kerana datang kepadanya seorang buta, iaitu Abdullah bin Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka, engkau tidak tahu wahai Muhammad, dia adalah seorang yang membersihkan dirinya, seorang yang beriman. Walaupun dia buta, dia miskin, dia bangsa, dia tak ada harta, dia tak ada pengikut, tetapi dia seorang yang bersih dirinya, yang beriman dengan hati yang ikhlas.
au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia datang untuk belajar, yadzakaru untuk menerima pengajaran daripadamu, mendengar peringatan daripadamu, mudah-mudahan dia mengambil manfaat daripada zikra, peringatan ajaran yang membawa pada dia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia orangnya, wahai Muhammad. Beza di antara seorang yang lemah, yang miskin, yang telah beriman, yang datang nak belajar denganmu, seorang kumpulan-kumpulan yang kaya raya, yang senang, yang besar. Kamu mengharapkan mereka beriman, mereka tak beriman. Kecuali Abbas akhirnya beriman. Abu Jahal dan lain-lain lagi tak beriman sampai mati dalam perang Badar dan lain-lain. Ini perbezaan di antara dua ini, wahai Muhammad. Allah Ta'ala menegur supaya Nabi hendaklah menghargai sahabatnya yang beriman, yang datang nak belajar dengan hati yang ikhlas. Kena sanjung lebih daripada yang tidak beriman itu. Amma man istaghna, adapun orang yang mempunyai harta benda yang banyak, yang kaya, yang mewah, fa anta lahu tasadda, engkau berhadap kepadanya, menunjukkan ucapan kepadanya dengan sungguh-sungguh, wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidak ada apa-apa kepadamu kalau mereka itu jahat, mereka kafir, mereka berpaling tadah, tak beriman, mereka yang pikul dosa, wahai Muhammad, bukan dosamu. Puak-puak yang kaya ni, wahai Muhammad, kalau sekiranya mereka kafir pun, mereka jahat pun, mereka pikullah dosa tu, tak kena apa-apa padamu, wahai Muhammad. Mu duduk sungguh-sungguh layak sangat ke puak ni, padahal mu biarkan yang ini, yang datang tu belajar padamu. Puak-puak ni tak ada apa-apa padamu. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dan adapun yang datang kepadamu dalam keadaan berjalan dengan bersungguh-sungguh, Abdullah bin Maktum, wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan ingat kepada Allah, yakhsha, fa anta anhu talaha, maka engkau leka daripadanya, wahai Muhammad. Engkau leka daripadanya, wahai Muhammad. Disebut di dalam hadis-hadis yang banyak, Rasulullah latih Abdullah bin Maktum ni jadi Bilal di samping Bilal bin Rabah, dan menghormati Abdullah. Bila Abdullah bin Maktum mari, inilah orang yang Allah Ta'ala tegur aku, kata Nabi bila dia datang, memuliakan Abdullah bin Maktum datang. Dan memang dia seorang yang teguh imannya, yang kuat imannya. Bila mendengar ayat-ayat jihad, ayat-ayat perjuangan, orang yang mati berjuang untuk menegakkan Islam, dia berjumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, apa salahnya bawa saya di medan perang? Bawa saya di medan perang, walaupun saya buta, letakkan saya di antara dua pasukan yang berperang, biar saya mati di tengah itu, ya Rasulullah. Dia nak mati syahid. Ini keikhlasan dia. Walaupun dia buta, dia nak mati di medan perjuangan. Ini kehebatan Abdullah bin Maktum, kehebatan dia. Dan diriwayatkan dalam peperangan Al-Khalisiyah di zaman Sayyidina Umar, peperangan menentang Parsi. Tiba-tiba orang tengok dia ikut sama, memakai baju rantai di medan perang. Abdullah bin Maktum, zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Nabi melantik dia jadi pemerintah Madinah bila Nabi meninggalkan Madinah. Bila Nabi berurusan kerana berjihad, kerana berdakwah, keluar daripada Madinah, pergi ke Mekah dan seumpamanya, Nabi pernah melantik dia lebih pada sekali menjadi amir, menjadi ketua, mengganti Nabi di Al-Madinatul Munawwarah. Menunjukkan keilmuannya diakui oleh Nabi SAW, dan dilantik menjadi muazzin, menjadi tukang bang di samping Bilal bin Rabah. Bila jadi tukang bang, itu Bilal yang celek. Bilal ni nama orang, Bilal ni Bilal bin Rabah nama dia, tukang bang muazzin Nabi SAW.
Tukang bang ni dalam bahasa Arab muazzin. Bila tu nak mau orang, boleh kau orang Melayu jadi tok bila habis. Bila pula tukang bang, tak apalah. Asal tukang bang sudah ikutlah nama bila, nama apa pun. Tak ada masalah. Bila ni tukang bang. Dan bila ni suara dia kuat. Tukang bang yang kedua Abdullah bin Maktum. Walaupun dia tukang bang, Nabi lantik jadi pemimpin. Tukang bang ni, tempat kita tak jadi pemimpin tukang bang ni. Ini mulianya tukang bang ni, Nabi lantik jadi pemimpin. Abdullah Maktum ni, Nabi pun sebut berkenaan dengan sahur. Nabi kata, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum. Boleh makan sahur, boleh minum air waktu sahur sehingga Abdullah bin Maktum bang, kata Nabi. Sehingga Abdullah bin Maktum bang, maka sahur tak boleh makan lagi. Kenapa? Sebabnya masa bila bang yang pertama. Zaman Nabi dulu ada dua bang. Bang yang pertama, bang untuk membangunkan orang. Bang yang kedua, bang masuk waktu. Masa bila bang tu tak masuk subuh lagi, boleh makan sahur lagi, maka Nabi kata, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum. Makan dan minum sehingga Allah bin Maktum bang, baru tak boleh makan. Kerana dia seorang yang buta. Dia tak bang, malaikat orang beritahu subuh masuk dah. Masuk dah subuh, bang lah, dia baru ngebang. Bila dia bang, Abdullah Maktum ni bang, menunjukkan waktu subuh sudah masuk, tak boleh makan sahur lagi. Masa bila bang, boleh sahur lagi. Ini bang yang pertama. Menunjukkan bahawa zaman Nabi dulu bang dua kali. Masjid Mekah pun bang dua kali, Masjid Madinah bang dua kali. Tempat kita dia buat satu cara, tarahim dia panggil. Bukan bang, tarahim. Tarahim ni reka, buat sendiri. Buat sendiri. Dah salah, tak salah. Bukannya salah tarahim tu. Tak jadi salah, tak jadi salah. Kita bakal lipah, kanan boleh kiri boleh kanan. Tak salah, tak ada apa, bakal kalau kaki tu pun. Tak salah, molek juga kakinya, tapi tak betul bukan selipar. Itu saja ialah. Tak jadi salah. Jadi zaman Nabi dulu bang dua kali. Bang yang pertama bang Bilal, bang yang kedua Allah bin Maktum. Menunjukkan ketinggian kedudukan Allah bin Maktum radhiyallahu anhu. Kalla innaha tadhkirah. Ingat, ini adalah satu peringatan. Ini satu peringatan. Peringatan, tazkirah. Tazkirah ni ialah pengajaran, peringatan. Kita sebut beri tazkirah. Suruh beri kuliah, beri tazkirah. Yang ni beri pengajaran, yang ada dalam pengajaran itu peringatan. Ini satu peringatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan daripada Al-Quranul Karim. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa dzakarah, maka sesiapa yang hendak, ambillah peringatan ini. Ambillah pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Quran, peringatan daripada Allah, fi suhufin mukarramah, yang disimpan di dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah. Quran termasuk kalangan kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah. Marfu'atin mutahharah, yang diangkat setinggi-tinggi martabat, yang dibersihkan, yang dimulia, bersih daripada kesalahan, daripada kesilapan, dipelihara oleh Allah. Allah Ta'ala pelihara Quran ini. Kitab-kitab zaman dulu orang boleh reka, orang boleh ubah. Kitab Taurah, kitab Injil daripada kitab Allah jadi kitab manusia buat. Tinggal sikit saja pengajaran Allah. Adapun Quran, orang cuba nak buat tak boleh. Tak boleh nak buat Quran ni, nak reka tak boleh. Musa Abdul Qadir pernah semalam ada kuliah saya sebut Suratul Asri. Muslimah yang ngaku jadi nabi tanya Ammar bin As, sahabat Nabi masa itu. Ammar bin As ni kafir lagi. Kata Muslimah, ada kawanmu Muhammad hak ngaku jadi nabi tu ada terima ayat. Kata Ammar bin As, dia terima wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Muslimah, aku pun ada terima wahyu juga. Dia kata, apa?
Dia kata wabar ya wabar laka udhunani wa laka sadar. Wabar ya wabar. Wabar ni ialah kucing hutang. Kucing hutang yang telinga dia besar. Mu ada dua telinga yang besar dan mu ada dada yang lapang. Kata Amr bin As, asyhadu annaka ta'lamu annaka kadhib. Amr bin As kata, aku nak saksi, mu tahu mu bohong, kata dia. Mu tahu mu bohong, dia tanya aku lah. Aku nak saksi, mu tahu mu sendiri bohong, kata Amr bin As. Ini tak boleh nak reka Al-Quran. Orang kafir cuba nak reka Al-Quran, tak boleh. Hukum dia tak boleh lawan, peraturan tak boleh lawan. Ini mutahharah yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ada seorang pengembang agama Kristian di Kanada yang dilatih oleh gerakan missionary Kristian, dilatih oleh padri-padri, diajar pada dia berhujah untuk mengembangkan agama Kristian kepada orang Islam. Lalu dia baca Quran, baca terjemahan. Dia tak tahu bahasa Arab, dia baca terjemahan Quran. Dia baca terjemahan Quran dalam bahasa Inggeris. Dia baca pula Bible, dia baca Taurat, Talmud, dia baca Quran. Akhirnya dia buat kesimpulan, Injil ni hak manusia buat, Quran hak Tuhan sungguh. Akhirnya dia buat keputusan masuk Islam. Banyak tahun dah dia buat keputusan masuk Islam. Padri-padri panggil dia. Berhujahnya padri-padri. Dia kata, memang aku baca Quran ni memang kata-kata Allah Ta'ala, kata-kata Tuhan. Adapun hak Bible ni hak orang reka sendiri. Ini dia dedah pada hari ini sedikit demi sedikit. Quran adalah benar, dimuliakan, dibersihkan. Bi aidi safarah, berada di tangan para malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah. Kiramin bararah, yang mulia, yang sangat baik, yang tidak mengerjakan dosa dan maksiat sekali-kali. Disebut dalam surah Al-Waqi'ah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Dia adalah Quran yang sangat mulia dalam kitab yang dipelihara, tidak boleh menyentuhnya malaikat al-mutahharun. Al-mutahharun khilaf ulama. Ada ulama kata malaikat-malaikat yang bersih. Begitu juga bararah. Ada ulama kata malaikat-malaikat yang bersih. Ini kaul yang asah. Ada ulama yang mengatakan dimaksud yang malaikat-malaikat sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang menerima Al-Quran ini. Di sini terdapat khilaf kalangan ulama antara mazhab empat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab-mazhab yang lain yang sepertinya mengatakan Quran tak boleh disentuh kalau tak ada air sembahyang. Tak ada air sembahyang tak boleh sentuh. Kita nak sentuh Quran kena ada air sembahyang. Kecuali Quran yang ada terjemahan. Terjemahan ada, tak apa, tak ada air sembahyang. Atau yang ada tafsir-tafsir dia, tak apa. Bawa beg yang Quran pun ada, kitab-kitab lain, barang-barang lain pun ada, tak apa. Kalau Quran saja kena ada air sembahyang. Ini jumhurul ulama. Ada mazhab empat. Mazhab Al-Zahiriyah seperti Ibn Hazmin Al-Andalusi dan lain-lain lagi. Islam juga, alim, mujtahid, mengatakan bahawa nak sentuh Quran tak payah air sembahyang. Tak payah sembahyang. Khilafnya ialah ayat yang dibaca ni. Kiramin bararah, malaikat yang suci bersih, la yamassuhu illa al-mutahharun, tak menyentuh malaikat al-mutahharun, yang mengatakan bahawa mutahharun ni malaikat yang bersih. Maka kita jamuh Quran tak ada ismayang pun tak apa. Yang mengatakan bersih di sini bersih daripada hadas kecil dan besar, maka menyentuh Quran kena ada air sembahyang. Ini khilaf dalam memahami perkataan yang ada dalam Al-Quran. Mereka mendalami bahasa Arab. Dalam hal ini adalah lebih baik dari segi adabnya. Kalau adabnya nak jamuh Quran, baiknya ada air sembahyang itu lebih afdal. Quran adalah kalam Allah Ta'ala, kata-kata Allah Ta'ala. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis, bukan sahaja Quran, nak pegang hadis pun ambil ismayang juga.
Sabar begitu sekali. Nak mengajar agama ada yang semayang. Nak pegang kitab agama ada yang semayang. Nak pergi masjid ambil air semayang dulu. Melangkah ke masjid dalam keadaan wuduk ada air semayang. Pada tak wajib ambil air semayang. Ada ulama sabar begitu sekali berwuduk kerana memuliakan kitab, memuliakan ilmu-ilmu yang mulia. Pendapat mengatakan tak ada air semayang ni boleh kita pakai. Bila rumah terbakar Quran ada. Rumah terbakar ada Quran, nanti dulu ambil air semayang dulu. Ambil air semayang dulu, jawab dia habis Quran tu anguh. Ambillah dulu, tak ada air semayang pun selamatkan Quran tu dulu. Jangan pegang pada mazhab siapa ini kuat sangat, tak boleh jamuh Quran, anguh pun tak apa. Tu doa lalu pula. Siapa begitu, ada setengah orang kita ni dalam bab mazhab penuh di Terengganu tahun 20 tahun dulu. Ada orang temu duga nak jadi tok mulu jadi apa. Tukang mulu tanya Nabi Muhammad mazhab apa? Mazhab Syafi'i Nabi Muhammad dia kata. Para imam Syafi'i 100 tahun beranak belum lepas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada mazhab, semua mazhab ni ikut Nabi Muhammad belaka. Orang Hanafi Nabi Ibrahim mazhab Hanafi dia kata. Akana hanifan muslimah. Ibrahim ni Hanif ni Hanafi kata dia mazhab Hanafi. Ini semua bodoh belaka. Jangan bodoh sahabat begitu. Jadi mazhab-mazhab ni kita pakailah dalam keadaan tertentu, kita pakai mengikut keadaan-keadaan. Dalam keadaan biasa mazhab Syafi'i lebih kuat daripada mazhab lain, keadaan menghormati Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam.